Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita membaca kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah, yang secara puratanya seminggu kita baca kitab ni 3 kali. Jadi insya-Allah dengan kadar waktu yang baik itu, biiznillah kita akan dapat mempelajari kitab ini dengan baik, dan moga-moga satu hari nanti Allah rezekikan kita untuk dapat mengkhatamkan kitab ini dengan kefahaman, lalu kita boleh melonjak kepada kitab yang lebih tinggi sedikit, sehingga dapat dikhatamkan kitab itu, ditinggikan lagi dengan kitab-kitab yang seterusnya. Macam saya target tu lah, dalam 10 tahun lagi pakat-pakat kita jadi ahli majlis fatwa kot. Ya, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Abang Zairi pun masa tu dah duk dihipuh dah. Timbalan mufti ke apa masa tu, tak tahu. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi semalam kita telah pun meneliti berkenaan dengan tanda-tanda seseorang itu telah baligh, iaitu sama ada dia sempurna selesai usianya 15 tahun. Selesai, bukan baru nak masuk 15 tahun, tapi sudah sempurna 15 tahun mengikut kalender Islam. Kemudian seseorang itu, atau yang keduanya, dia telah mengalami mimpi basah secara biasanya lah, atau apa saja cara sehingga akhirnya dia telah terkeluar air mani. Dan yang ketiga, seorang perempuan yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 9 tahun secara lebih kurang, iaitu dia telah melihat darah haid dalam usia 9 tahun ke atas, atau lebih kurangnya maknanya 15 hari, dalam tempoh 15 hari sebelum dia sempurna 9 tahun. Apabila dia melihat darah, contohnya 3 hari lagi nak sempurna 9 tahun, dia dah tengok darah contoh, maka sudah diiktibar dia telah pun baligh. Dan hari ini kita akan masuk berkenaan dengan perbahasan berkenaan dengan kesucian, berkenaan dengan at-taharah, iaitu kesucian. Dan kalau semalam tu, kalau tuan-tuan perasan, dalam buku muka 8 tu saja saya milih gambar budak-budak kecil tengah membaca Quran. Di bawah tajuk tanda-tanda baligh. Maknanya kita kalau boleh, sebelum anak-anak kita telah pun baligh, sebelum mereka mencapai usia dewasa, pastikan mereka itu dapat memahami Al-Quran, dapat membaca Al-Quran, dan lagi baik dapat menghafaz Al-Quranul Karim sebanyak 30 juzuk sebelum mereka menginjak dewasa. Kalau tak sempat, anak-anak semua dah besar dah, Ustaz, awak ada cucu kan, kurang-kurangnya kita boleh berusaha pula cucu kita bagi cadangan supaya mereka ini dapat menjadi orang yang dapat menghafaz Al-Quran dalam usia kecil. Tapi memang mencabarlah tuan-tuan. Saya sendiri pun, anak-anak pun belum dapat menghafaz Quran lagi, padahal dia memang boleh. Tetapi kadang-kadang kita nak cari guru Quran yang boleh menghafazkan mereka Quran. Mungkin kita nak masukkan dia sekolah tahfiz, dia sekolah dah dengan sekolah lain. Jadi kalau boleh dipakatlah, contoh ada pula kelas mingguan, contoh kurang-kurangnya seminggu sekali anak-anak ni dapat berkumpul. Ni kalau dah diizinkan nantilah, untuk mereka setiap minggu contohnya, dalam seminggu tu berapa kali contoh, seeloknya tiap-tiap hari. Tapi kalau tak dapat, maknanya kurang-kurangnya dalam seminggu sekali ke mereka ada majlis dapat menghafaz Al-Quran secara bersama. Mungkin dalam tempoh 3 tahun 4 tahun dapat menghafaz jumlah yang banyak. Dalam tempoh 5 tahun 6 tahun contoh, sudah dapat menghafaz Al-Quran. Sebab kanak-kanak ni dia punya ingatan dia sangat kuat. Sebab tu kalau kita lihat para ulama kita, contohnya Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, dan rata-rata ulama-ulama silam dahulu,
mereka sebelum menginjak usia dewasa, sebelum mereka balik, biasanya mereka telah pun menghafaz Al-Quranul Karim, kerana sistem pendidikan ketika itu menggunakan peluang keemasan kemampuan hafalan anak-anak ini dengan dilatih tubi untuk menghafaz Al-Quran terlebih dahulu sebelum mereka mendalami ilmu-ilmu Islam yang lebih tinggi. Jadi mereka belajar fiqh, Quran sudah dalam kepala. Jadi walaupun masa mereka menghafaz tu mereka tidaklah mengetahui selok-belok agama lagi, tetapi sekurang-kurangnya maddah asas, keperluan paling asas bagi seorang yang ingin menguasai Islam, iaitu dapat menghafaz Al-Quran, itu sudah selesai bagi anak-anak kita. Saja saya letak gambar tu, supaya saya tengok teringat anak-anak tak hafal Quran lagi. Nak tunggu demo jadi macam baba mereka, umur 41 tak hafal Quran lagi. Ke kita nak generasi kita memang semua tak nak hafal Quran? Rugi tuan-tuan. Kita sendiri pun tak apa. Bagi anak-anak, kita pun bila? Tapi sempat ke Ustaz? Awak tahu bila kata tak sempat? Sebab kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltu Al-Syafi'i, bila saya mengadu, saya ni tak tahulah Syekh sempat ke tidak menghafal Quran. Kata guru saya, madum tahayyan fala tata'akhkhar, lakin in kunta mayyitan, selagi kamu hidup, kamu belum lagi dianggap orang yang terlambat. Tapi kalau dah mati, masa tu terlambat. Dah mati, memang masa tu bolehlah terlambat saya. Masa menyembang malaikat munkar wa nakir tu, bolehlah cakap tak dapat berquran saya. Bolehlah menyembang dengan dia. Tapi selagi hidup, tidak ada istilah terlambat. Galakkan beliau lah tu untuk saya dan juga kita semua. Sebab boleh sebenarnya sikit-sikit. Sebab saya tengok pak andak saya sendiri, adik arwah ayah saya, yang adik arwah bapa mertua saya yang merupakan imam di Taman Soroja, sikit boleh hafal. Udahnya habis dah Baqarah. Sekarang tengah nak masuk Ali Imran. Walaupun dari usia tu dah umur 60 lebih dah tu. Maksudnya kalau orang yang tak kuat semangat, dia kata boleh sempat ke 30 juzuk. Tapi maknanya bukan itu pegangan beliau. Beliau letak ma la yudraku kullu la yudraku julluhu. Tak dapat semua, jangan ditinggal semua. Mana tahu tiba-tiba sempat 30 juzuk, mana tahu tak usia panjang dapat menghafaz Al-Quranul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pun kena jugalah tuan-tuan bersamalah. Kalau kita nak pakat kita buat satu lagi program. Hafalan orang-orang tua pula. Selain kita nak buat majlis akikah orang-orang tua, kita pun nak menghafal Quran sama-sama. Dia kalau sama-sama ni jadi, insya-Allah biiznillah. Baik, hari ni kita akan masuk bahagian ataupun fasal, kira-kira fasal yang keempat lah. Fasal yang pertama berkenaan dengan rukun Islam, fasal yang kedua berkenaan dengan rukun iman, fasal yang ketiga semalam tanda-tanda balik. Hari ini kita masuk fasal yang keempat, iaitu yang membicarakan tentang syarat-syarat yang mesti dipenuhi kalau kita ingin beristinja menggunakan batu. Ini menggunakan batu, maka ini syarat-syaratnya. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Mungkin hari ni kita kata, alamak, kita bukanlah isi yang guna batu pun. Kita nak guna air je, air kan. Air ada. Susah sangat nak guna batu. Tapi macam saya sebut semalam, kadang-kadang bila kita dalam keadaan terdesak, kita ada penyelesaian. Bagi masyarakat Arab satu ketika dahulu, khususnya para sahabat Nabi SAW yang tinggal di Makkah contohnya, kalau tinggal di Madinah air banyak. Sebab Madinah ni kawasan pertanian, air banyak, telaga banyak. Tapi tinggal di Mekah, telaga tak nak banyak. Kawasan pula kawasan yang agak tandus. Jadi kebanyakan para sahabat itu memang beristinja menggunakan batu. Jadi perbahasan ini dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh untuk menyatakan bahawa sah seseorang yang setelah qada hajat, sama ada buang air kecil atau buang air besar, untuk menghilangkan air najis itu dengan menggunakan batu. Tapi hari ini saya sendiri pun sepanjang hidup saya guna batu sebetul-betulnya sekali. Guna batu sebetul-betulnya dalam hidup saya sekali. Guna tisu banyak kali juga. Tapi dia kata, baru tahu perangai. Tak basuh. Jangan tuan-tuan yang salah faham kan. Ketika dalam kapal terbang lah selalunya. Bila air dalam kapal terbang tu dah habis. Ada sekali tu, sampai habis air orang tandas. Yang ada akhirnya tisu. Pakai tisu lah kita. Tak?
Okey, jadi tisu juga bolehlah dianggap seperti batu. Sebab walaupun disebut di sini syarat-syarat beristinja menggunakan batu, batu yang dimaksudkan di sini bukan batu secara bahasa, tetapi apa sahaja yang boleh menghilangkan ain najis dalam keadaan dia tidak dianggap sebagai objek yang dihormati. Kalau roti kerah, boleh Ustaz? Awak congkir-congkir tu mau selesai najis? Tak boleh, sebab masalahnya dia dihormati. Ustaz, baru ni kita buat akikah tulang Ustaz, tulang. Boleh. Boleh Ustaz, kami rasa kalau dia sebab dia dah keras, tulang tu dia dah kering. Kalau tulang yang masih basah tu mungkin tak mahu dia. Ni dah dia dah kesat. Jadi boleh Ustaz, dia boleh raup najis tu, dia boleh ambil najis tu. Saya kata tak boleh, dia benda yang dihormati. Mana ada hormat Ustaz, awak makan daging je, tulang awak buang. Masalahnya tulang itu makanan saudara-saudara kita daripada bangsa jin. Tulang makanan jin. Jadi tetap dianggap sebagai makanan. Jadi kecil hati saudara-saudara seakidah dengan kita daripada bangsa jin. Dia kata, oh sedap memang. Makanan kita pun dah kotor ke dia. Jadi tak betul lah. Maka tidak boleh menggunakan istinja dengan najis, dengan benda yang dihormati. Kalau guna istinja dengan najis, lagi-lagi tak boleh. Awak nak menghilangkan najis, yang pergi tonyoh dengan najis buat apa? Contoh, katakan kita tengok ada tahi lembu yang dah kerah dah. Kita nak guna untuk menghilangkan najis, tak boleh. Kerana walaupun dia itu boleh menghilangkan najis, tapi dia menambahkan kenajisan. Dia menghilangkan najis yang baru, tapi dia menyebabkan tempat itu bertambah najis dengan najis yang baru pula. Jadi ada syarat-syaratnya, dan tak disyaratkan mesti batu. Kayu boleh, ranting boleh, daun boleh, tisu boleh. Kopiah boleh lah kan, boleh kan. Tapi lepas tu janganlah kopiah tu dipakai bila nak sembahyang. Lain warnanya Ustaz. Tak boleh lah. Maka dia boleh untuk menghilangkan najis, tapi kalau dia sudah bernajis, kalau nak guna juga hendaklah disucikan. Kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani di masjid-masjid lama Mesir dulu ni, memang di tandas itu disediakan batu. Ada batu, maknanya siapa nak istinja guna batu boleh. Zaman satu ketika dahulu. Sekarang ni kalau pergi di masjid-masjid pun dah tak ada. Kalau kita pergi ke tandas rumah kita pun tak ada letak batu. Kalau letak batu orang jadi takut. Sudah, ni batu benda je. Kan? Jadi kita dah terbiasa dengan air. Dan bersuci dengan air lagi bagus daripada bersuci dengan batu. Tetapi yang paling terbaik adalah menghilangkan dahulu air najis dengan sesuatu yang lain. Dengan batu contohnya. Lalu kita menghilangkan kesan najis dengan air. Itu yang paling terbaik. Antara batu dengan air mana lagi baik? Yang lagi baik air. Sebab air dapat menghilangkan ain najis, jirim najis itu, dan dia juga menghilangkan rasa tu. Sebab kalau kita guna batu, ain dia hilang, tetapi rasa tu masih ada tuan-tuan. Rasa saya nak cakap kan, malam yazuq la yadri. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Macam mana rasa itu Siapa tak berpengalaman menggunakan batu, dia tak tahu macam mana apa maksud ada rasa tu. Dia kalau kita berjalan tu rasa macam apa? Lain macam lah kan. Dia tak macam guna air, hilang, tak terasa langsung. Tetapi air najis tu dah hilang. Kan? Kalau kita guna tisu, kalau tisu di dalam kapal terbang tu, tisu ni putih. Bila awak raup tu, sampai tisu tu dah tak ada warna lain dah. Hanya putih saja kan. Dan dia tak ada warna-warna yang lain. Maksud dia, bila kita dah tu, kita bila pakai seluar tu, muka tu jadi, macam mana ni Tapi sah. Sah. Dan kita boleh solat, kita boleh bagaimana biasa. Cuma, walaupun jirim najis itu sudah tiada, sebenarnya tempat itu masih ada orang kata apanya, rasa dia tu. Dia menghilangkan zat, tetapi dia tidak menghilangkan rasa najis itu. Masih ada. Sebab itu orang yang istinja menggunakan batu, kalau dia pergi masuk dalam kolah,
Kolah pula airnya tak sampai kepada 2 kulah ke atas. Dia macam katakan besen lah, kita kata begitu. Dia lepas dia istinja guna batu katakan, habis semayang apa semua, masa dia nak mandi, dia terduduk dalam besen. Besen tu ada air mutlak. Tetapi masalahnya kurang daripada 2 kolah, maka seluruh air dalam besen itu sudah menjadi bernajis. Najis apanya? Najis kena hilang. Zatnya, tetapi kesannya tu, atharnya dalam bahasa Arab, kesannya masih tidak hilang. Jadi sebenarnya punggung dia tu masih sebenarnya bernajis. Walaupun sudah tidak ada jirim najis, tetapi punggungnya itu masih bernajis. Cumanya dia diharuskan untuk melakukan solat walaupun masih bernajis sebenarnya. Sebab tu kalau dia duduk dalam besen tadi, maka kawasan kemaluan dia yang masih bernajis itu pada hakikatnya telah menajiskan pula air yang kurang daripada 2 kulah. Jadi beza kalau basuh dengan air. Kalau kita basuh dengan air dah hilang kesemuanya sekali. Bila hilang kesemuanya sekali, kalau kita terduduk dalam besen contohnya, tak, air itu masih mutlak. Nak ambil wuduk boleh, tapi awak takut tak lalu ya. Kan? Dengan apa? Nak ambil wuduk Allah, banyak lagi air. Kita pun tak ada air lain contoh. Tapi status air itu masih air mutlak. Okey, hari ini kita akan lihat syarat-syarat sah menggunakan batu di dalam istinja. Kerana perbahasan ni penting. Kerana kalau tak tahu, kita mungkin terdesak, kita tak tahu jalan pelepasnya. Pengalaman saya menggunakan batu dengan sebenar-benarnya adalah sewaktu kami pergi naik Gunung Tursina di Mesir. Nak menziarahi tempat turunnya kitab Taurah kepada Nabi Allah Musa AS. Tolak pagi, daripada pagi naik, lebih kurang dalam pukul 1 pagi, sebelum subuh kita mula mendaki. Akhirnya sampai di puncak subuh. Lebih kurang dalam 2 jam ke 3 jam juga naik ke atas tu, tinggi. Sampai ke atas tu subuh. Jadi lepas sembahyang subuh, biasanya orang akan tunggu nak tengok matahari. Bila kita nampak matahari yang keluar daripada ufuk tu, baru nampak rupanya. Walaupun cahaya sudah ada, tetapi selagi tak keluar zat matahari daripada ufuk, dia masih ada waktu subuh walaupun sudah ada cahaya pagi itu. Tapi selagi tak terkeluar zat matahari itu pada mata kita, maka belum lagi masuk subuh. Jadi kita nak menengoklah macam mana matahari itu keluar daripada ufuk timur. Di atas tu mana nampak sungguh lah. Lepas dah naik matahari apa semua, kita pun selalunya turun. Bila turun, biasanya kami akan turun daripada bukit tu dan kita akan pergi satu kawasan namanya Saint Catherine. Saint Catherine ataupun di kawasan itu dipanggil juga sebagai Wadi Al-Muqaddas yang kita sebut dalam Quran fil Wadil Muqaddasi Tuwa. Tempat yang dinamakan sebagai lembah yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lembah yang suci, lembah itu lembah yang dipanggil Tua, dan di situlah kawasan Nabi Musa pernah naik, dan di situ jugalah Nabi Musa pernah menerima wahyu kali pertama. Sebelum menerima Taurah, Nabi Musa telah menerima wahyu daripada Allah di kawasan itu, di kawasan Wadil Muqaddas. Iaitu setelah Nabi Musa balik daripada perkampungan bapa mertua baginda. Dalam perjalanan nak balik ke Mesir itu, Nabi Musa telah melihat ada macam cahaya api, dan waktu tu waktu yang sangat sejuk. Lalu Nabi Musa nak pergi ambil api itu untuk tujuan memanaskan badan. Rupa-rupanya di situlah, di satu pohon di kawasan Wadi Muqaddas itulah Nabi Musa telah menerima wahyu daripada Allah kali pertama. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu kali pertama di Gua Hira, Nabi Musa menerima wahyu kali pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala di Wadi Al-Muqaddas yang bernama Tua. Di situlah Nabi Musa menerima wahyu. Dan dikatakan tempat menerima wahyu itu ada di dalam kawasan Saint Catherine, kawasan gereja. Hari ini dalam masuk kawasan gereja. Kawasan gereja Ortodok Mesir. Dan dalam gereja itu juga dinyatakan ada surat daripada Rasulullah
kepada para paderi di Saint Catherine itu pada zaman Nabi. Ada surat daripada Rasulullah kepada mereka dan dikatakan di surat itu Nabi Muhammad cop tangan Nabi. 5 jari itu Nabi copkan di surat itu. Surat yang dihantar oleh Rasulullah kepada para paderi itu memberitahu tentang agama Islam dan memberikan keamanan kepada para paderi itu untuk terus hidup dalam agama Kristian kalau mereka mahu. Tidak ada paksaan dalam agama. Dikatakanlah surat tu mereka simpan, cuma mereka tak tonton. Cuma saya pernah tengok dalam satu dokumentari, ada orang yang telah bertemu dengan padri di situ dan ditunjukkan surat itu. Surat itu. Tapi saya tengok surat itu tulisannya macam cantik sangat. Tak macam cara tulisan pada zaman Nabi itu. Itu yang saya agak ragu sedikit. Tapi dikatakan itu surat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wallahu a'lam. Jadi dalam perjalanan nak ke Saint Catherine, nak turun dekat 2-3 jam tu, saya tiba-tiba nak qada hajat. Nak buang air kecil. Dah pucat di muka tuan-tuan. Mana ada tandas kawasan tu. Batu-batu celah batu lah. Kawan-kawan kata pergilah secelah batu tu. Elok saya pergi celah batu, ada je orang lalu. Orang turun. Aduh, kata awak malu lah kan. Aduh, tahan lagi. Dah muka memang pucat dah. 2-3 jam menahan nak buang air. Udahnya saya setiap kali nak ni ada je orang lalu. Hai, demo ni pun kan. Bila orang lalu, tak jadilah awak nak melakukan proses itu. Akhirnya bila sampai ke Saint Catherine tu, saya terus masuk ke dalam kawasan gereja itu, tanya pada padri, mana tandas? Dia kata tandas tak ada air. Aduh, tak ada air pula. Akhirnya saya tengok di kawasan di gereja tu, dia macam ada kawasan tinggi sikit, kena keluar dari gereja, ada satu batu besar. Saya tengok orang tak lalu pun batu tu. Saya pun pergi meluru ke belakang batu tu, saya pun qada hajat dengan penuh bahagia. Lepas qada hajat, Allah, air. Tak bawa air. Hudah. Masa tu buang air kecil, ingat lagi. Nak buat macam mana ni? Batu memang banyak lah. Kata ada juga gunanya. Ada gunanya juga awak belajar fiqah. Ambil lah batu-batu tu. Apa nasib batu tu saya pun tak tahu. Lepas tu saya pun letak kembalilah batu-batu tu di kawasan itu. Jadi itu pertama kali dalam hidup saya menggunakan batu secara betul. Batu betul. Di batu di kawasan Wadil Muqaddas. Wadi yang dimuliakan oleh Allah. Tapi minta maaf lah. Satu awak buang air di situ juga. Menggunakan batu itu di lembah yang dimuliakan, tempat Nabi Musa pernah menerima wahyu. Dalam kawasan Saint Catherine itu ada satu pohon yang dikatakan itulah pohon yang terbakar seperti pada peringkat awal Nabi Musa menerima wahyu pada Allah SWT. Dikatakan, dipercayai oleh orang-orang Kristian di situlah. Kita pun tak pasti betul ataupun tidak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi macam saya sebut tadi, yang paling terbaik beristinja menggunakan air. Lebih baik daripada guna batu, sebab batu hanya menghilangkan air najis, jirim najis, tetapi tidak menghilangkan kesan najis. Dia masih ada terasa juga sikit-sikit tu. Tetapi kalau air, dia menghilangkan ain, iaitu jirim najis serta kesan je. Tapi mana yang lagi baik? Menggabungkan kedua-duanya sekali. Dihilangkan air najis dengan batu terlebih dahulu supaya tangan kita tidak terpegang najis. Sebaliknya batu itu yang berperanan menghilangkan air najis. Untuk kesan, kesan okeylah menggunakan air. Jadi dia tangan kita tidak terkena najis. Sebab tu hari ni kalau kita tengok di tandas, kalau katakan kita pergi tandas tu ada tisu dan ada juga air, gunalah kedua-duanya. Kalau tuan-tuan nak letak di dalam tandas tuan-tuan tisu dan air pun bagus. Memang menggunakan kedua-duanya sekali. Tapi rata-ratanya tandas kita ni hanya ada air sajalah. Ada tisu pun kita jadi ngeri pula nak tengok tisu tu selesa tak? Jadi mungkin untuk mengambil roh semangat menghilangkan najis tidak menggunakan tangan secara langsung itu, setengah tandas dia ada dia air yang boleh tembak terus. Jadi kalau saya sendiri kalau pergi ke tandas yang ada begitu, saya hilangkan dahulu air najis supaya dia tembak dulu. Lepas dah selesai dia tembak, air najis dah tak ada, barulah saya menghilangkan baki-baki itu dengan air pula. Jadi bolehlah kawan-kawannya tangan kita tidaklah
terkena ain najis itu. Nak katanya Allah memuliakan anak Adam. Nak ikut asalnya tuan-tuan, saja-saja nak pegang najis, haram hukum dia. Tuan-tuan tengok dekat tepi jalan ada najis. Najis, lepas tu pegang. Basah lagi. Apa hukumnya? Haram. Sebab kita mengotorkan jasad kita. Setengah orang kadang-kadang seronok dalam bilik air, dia saja air kencingnya saja dicorah-corahnya ke badan dia. Ada orang begitu Dia ingat tak apalah, badan dia bukan dia kencing kat orang. Dia kencing ke badan dia sendiri saja, nak terasa kehangatan itu. Haram hukum dia. Kenapa? Dia telah menajiskan diri dia. Walaupun lepas tu dia akan basuh balik. Sebab Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Allah telah memuliakan anak cucu cicit Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka tidak boleh kita menghina diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan kemuliaan seorang manusia. Tapi dalam masalah nak istinja itu terpaksa. Maknanya ada keperluan. Maka tidak menjadi masalah kalau kita terus sental najis itu untuk sambil-sambil kita corah air, tak ada masalah. Tapi mana lagi baik? Lagi baik dihilangkan dahulu air najis, tidak langsung menggunakan tangan. Sebaliknya gunakan batu, tisu dan sebagainya sebelum kita membasuh menggunakan air pula selepas itu. Jadi hari ini kita akan melihat syarat-syarat yang diwajibkan mesti ada pada batu itu sebelum kita menggunakan batu di dalam istinja. Kenapa kita bicara tentang istinja? Sebab sembahyang tidak akan sah kalau kita menanggung najis. Maka najis mesti dihilangkan sebelum kita mahu mendirikan solat. Jadi apa yang kita pelajari sebenarnya semua nak bawa kepada solat. Sebenarnya semua benda-benda yang perlu settle, perlu diselesaikan sebelum kita mendirikan solat, ianya dibincangkan di dalam kitab-kitab fiqh. Jadi apabila nak solat, mesti diri itu suci daripada hadas. Hadas besar, hadas kecil dan juga daripada najis. Hadas besar, hadas kecil, cara hilangnya dengan berwuduk atau dengan mandi junub. Kalau hadas besar dengan mandi junub, kalau hadas kecil dengan berwuduk. Maka menghilangkan najis pula adalah dengan beristinja, dengan menghilangkan najis. Menggunakan apa cara? Dua cara. Sama ada batu atau air. Menggunakan batu ataupun menggunakan air. Baik, kita lihat apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Syekh Salim bin Abdullah dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil ila Sayyidina Al-Imam Salim ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Abdullah ibn Sumail Al-Hadrami Al-Syafi'i Al-Andunisi Al-Mutawaffa sanata 71 wa 200 wa alf min hijratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i safinatin najah fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah lahu wa lisairi musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun ayyakuna bi thalathati ahjarin wa an yunqiyal mahal wa an la yajifan najis wa la yantaqil wa la yatra'a alayhi akhar wa la yujawiza safhatahu wa hashafatahu wa la yusibahu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahiratan. Ini adalah yang dinyatakan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Syekh Salim Al-Hadrami. Okey, kita lihat terjemahan dia. Fasal itu tajuk pada membincangkan mengenai syarat-syarat istinja dengan menggunakan batu. Bukan mesti batu, apa sahaja benda kesat. Selagi dia tidak dihormati, dia bukan najis dan dia dapat menghilangkan ain najis. Mereka kalau kita beristinja menggunakan gelas kaca, boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab gelas kaca dia tidak mengambil najis, dia hanya meratakan najis. Najis tak dapat nak melekat di kaca tu. Melainkan awak guna kaca yang tajam, tapi kan lain pula yang hilang nanti. Najis pun hilang, nyawa pun hilang kan.
Menggunakan buluh punya apa, kulit buluh. Kulit buluh dia licin, jadi tak boleh. Tapi kalau macam kayu, batu, macam mana? Bata, boleh juga, termasuk batu juga. Dinding, kalau dah terdesak sangat lah kan. Tapi lepas tu dia kena tanya lu tuan rumah, boleh ke kan? Jangan tak buat pasal. Dinding surau haram tak boleh, jangan. Sebab dia kita menajiskan masjid. Kalau dinding rumah kita, contoh tiba-tiba air tak ada, awak buang air kecil, contohnya orang lelaki lah ni dinding pula kesat. Dia boleh menghilangkan, yelah boleh lah, tapi lepas tu awak basuh balik lah. Selagi tidak mencederakan, selagi tidak mencederakan. So ingat cikgu yang bagi idea tu kan semalam Okey. Syarat-syarat sah bersuci dengan menggunakan batu ada 8. Di sini sebut 8. Pertama, istinja adalah dengan menggunakan 3 ketul batu. Menggunakan 3 ketul batu. Kalau guna seketul batu saja boleh atau tidak? Boleh. Sekiranya batu itu dia ada 3 permukaan. Jadi kita menggunakan 3 seketul batu tetapi dengan 3 kali sapu di tempat yang berbeza. Jadi maksud oleh pengarang kitab kita ini, beliau sebut istinja adalah dengan menggunakan 3 ketul batu. Maksud 3 ketul batu di sini adalah 3 kali sapuan. Sama ada 3 kali sapuan itu dengan menggunakan 2 ketul batu ke, 3 ketul batu ke, atau seketul batu ke, tak kisah. Tetapi kalau kita menghilangkan najis hanya dengan sekali sapu, kita buang air kecil contoh, sekali sapu tu hilang, kawasan kemaluan kita tu sudah kering disebabkan sudah tidak ada lagi air kencing yang masih ada di kemaluan kita dengan sebab sekali sapu itu, guna tisu contohnya. Makanya macam mana? Boleh ke istinja begitu? Jawapannya tidak lagi sah. Dia kena sapu kali kedua walaupun sudah tidak ada air najis, dan dia kena sapu kali ketiga. Wajib 3 kali sapuan. Okey, itu yang pertama, syarat yang pertama. Kedua, orang yang beristinja membersihkan tempat keluar najis. Di sini disebut wa ayyun qiyal mahal. Masa kami terjemah orang yang beristinja membersihkan tempat keluar najis, iaitu orang yang beristinja dengan menggunakan batu tu dapat menghilangkan najis dengan batu tersebut. Cuma bila dilihat balik, boleh juga kita memahami sebab beliau menggunakan dhamir kalau ikut terjemahnya, wa ayyun qiyal mahal, dia menghilangkan tempat. Dia menghilangkan tempat. Boleh juga difahami batu itu dapat menghilangkan, membersihkan tempat najis. Boleh juga dipahami begitu. Sama ada kita faham wa ayyun qiyal mahalla, maksudnya wa an yunqiyal mustanji al mahal, atau kita faham wa ayyun qiyal hajarul mahal, batu itu menghilangkan najis, atau orang yang beristinja dengan batu itu dapat menghilangkan najis di tempat najis dengan menggunakan batu tersebut. Maknanya dia guna batu itu, dia telah berjaya menghilangkan najis. Kalau dia guna 3 ketul batu tapi najis tak hilang lagi, sempurna ke istinjanya? Jawapannya tidak. Dia kena cuba hilangkan sampai najis dia hilang seluruhnya. Air najisnya, jirim najisnya hilang keseluruhannya. 3 kali itu paling kurang. Kalau 3 kali tak selesai, wajib yang keempat. Yang keempat pun tak hilang lagi, wajib yang kelima. Dah 10 kali dah Ustaz, tak hilang-hilang. Saya tak nak cakap apa tu. Wajib yang ke-11. Tapi secara adatnya takkanlah sampai 11 kali tak hilang. Awak buat apa kan? Makan apa ni? Sampai tak hilang-hilang. Jadi biasanya secara adatnya dia akan hilang. 3 kali tu dah boleh hilang. Tapi kalau banyak mungkin perlukan lebih. Jadi syarat yang kedua, batu sapuan yang digunakan itu berjaya menghilangkan najis. Kalau tak berjaya, maknanya tak sempurna lagi istinja tersebut. Ketiga, najis yang ada di kawasan kemaluan tidak kering lagi. Ini syarat yang ketiga.
Syarat yang ketiga, kalau nak menggunakan batu, syaratnya najis itu masih baru. Belum kering maksudnya. Ini dah kering dah tuan-tuan. Nak guna batu apanya? Awak boleh kopak-kopak begitu je kan? Dah kering. Tak boleh dah. Dah tak boleh dah menggunakan batu. Habis kalau dah kering, kami nak guna apa? Kena guna air. Air tak ada Ustaz, nak solat. Macam mana ni? Kawasan kami kebetulan katakan tak ada air. Air habis. Buka-buka pilih tak keluar. Yang ada batu. Tapi dah kering. Menunggu punya lama tadi. Diri nak tunggu sampai nunggu air tu supaya kering dah kawan tu. Saya buat macam mana tuan-tuan? Wajib sembahyang tapi buanglah air najis dulu. Buang najis tu tapi wajib sembahyang. Habis sembahyang tu sah ke? Sembahyang sah tetapi wajib diqada sekali lagi setelah ada air. Mai sembahyang atas dasar menghormati waktu saja. Okey. Jadi syarat menggunakan batu hendaklah najis itu masih basah, belum kering lagi. Kalau dah basah, dah kering mesti menggunakan air. Azan dulu. Allah. الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا بسيدنا محمد رسولا والإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okey, kita meneruskan perbahasan kita. Iaitu yang ketiga tadi najis yang ada di kawasan kemaluan tidak kering
lagi. Kalau dah kering memang kena guna air. Memang kena guna air. Baik, yang keempat, najis tersebut tidak berpindah tempat dari tempat asal keluarnya. Maknanya kalau najis itu sudah berpindah ke tempat lain. Contoh, dia terbuang angin. Macam ada isi ni, maafkan saya, kita buat contoh benda-benda yang kadang-kadang mungkin berlaku. Macam ada isi ni, kita pun cek. Allah memang ada sungguh. Di tangan sudah ada kesan. Pergi ambil batu. Nak istinja menggunakan batu. Di tangan. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab najis sudah berpindah daripada tempat asalnya. Bila berpindah ke tempat lain, pindah ke baju, pindah ke tangan contoh, maka ketika itu sudah tidak lagi boleh beristinja menggunakan batu. Dia tidak lagi berpindah. Jadi kalau sudah berpindah, mesti guna air lah. Tangan sudah bernajis, maka mesti menggunakan air. Tidak boleh menggunakan batu. Batu ni hanya pada kubul dan juga dubur semata-mata. Jadi macam contoh ada orang dia darah, katakan dia berdarah, dia ambil tisu dia lap. Dia hanya menghilangkan air najis dengan tisu itu. Tetapi adakah itu dia sudah dianggap bersuci? Tidak. Dia mesti basuh dengan air juga. Doktor tak bagi, maka ketika itu ada darurat, ada keperluan, maka dia sembahyang walaupun dia itu sebenarnya masih belum sempurna, masih dianggap kawasan itu bernajis. Masih dianggap kawasan itu bernajis. Nanti lepas dia dah sihat, nanti dia qada semula solat-solat yang dia lakukan sepanjang dia sakit tersebut. Kalau dia bertayamum, maksudnya? Okey, main dia sakit disebab bertayamum. Dia sakit disebabkan bertayamum. Nanti dalam perbahasan tayamum saya tak pasti akan dibincangkan panjang lebar ataupun tidak. Rasanya dalam perbahasan tayamum akan datang tidak dibincangkan secara panjang lebar isu orang sakit disebabkan tayamum. Dia tidak boleh menggunakan wuduk lalu dia bertayamum. Di sini sebut faqdul ma' wal marad. Dalam matan disebut antara sebab tayamum itu adalah sakit. Jadi ketika seseorang yang sakit dan dia hendaklah bertayamum sebab air dia tak boleh nak basuh muka contoh maka dia pun bertayamum iaitu pada muka dan tangan untuk basuhan muka. Dia tak mampu nak basuh muka. Tangan, kepala, kaki okey, tapi muka katakan cedera. Doktor pun dah tampar dah muka dia. Jadi dia nak berwuduk tak boleh lah, tak sempurna. Jadi dia buat macam mana? Dia basuh muka dia takat mana yang dapat. Kawasan yang tak boleh nak kena air itu dia naklah bertayamum. Iaitu tayamum pada apa? Pada muka dan tangan sebab anda tayamum dua. Ini kita akan bincang panjang nantilah masa kita bicara tentang isu tayamum. Cuma dia kena qada atau tidak solatnya. Kalau dalam perbahasan tayamum nanti kita akan bincang mungkin lebih teliti. Cuma secara asasnya dalam mazhab Imam Syafi'i tengok anggota yang tidak boleh kena air itu anggota tayamum dan wuduk atau anggota wuduk sahaja. Sebab tayamum muka dan tangan termasuk anggota wuduk. Kalau anggota kawasan yang tidak yang kita bertayamum kerananya itu adalah muka atau tangan, muka tak boleh kena air. Lalu kita bertayamum. Tayamum pun tak sempurna. Atau tangan dia patah, dia pakai bandage. Akhirnya dia bila berwuduk jari keluar, jari dia basuh dah tapi di pergelangan tangan tak dia nak basuh. Lengan tak dia nak basuh Dia punya zira', apa cakap Melayu zira'? Lupa dah saya. Apa dia? Dia ada zira', apa? Lengan ni lengan. Ni bahu. Ni lengan. Terlupa dah kita. Yang ni apa namanya? Nak pergi zira'. Hasta lah. Tapi orang Melayu pergi hasta juga ke? Yang pentinglah kawasan wuduk lah. Kawasan wuduk tu tak boleh kena air. Jadi dia pun bertayamum. Dia bertayamum di muka dan tangan juga untuk tangan dia. Maka ketika itu solat dia sah, tapi dia kena qada semula.
Tapi kalau dia anggota yang sakit itu tekan kaki. Kaki bukan anggota tayamum. Sebab anggota tayamum muka dan tangan. Jadi ketika dia bertayamum, tayamum dia sempurna pada muka dan tangan untuk kaki. Ini kita akan bincang panjang, tapi kebetulan Ustaz tanya tadi. Kalau siapa yang tak faham sekarang tak apa. Itu kemudian. Masuk bacaan tayamum nanti kita halusi. Jadi kalau anggota kaki yang patah contohnya, maka dia pun bertayamum, maka sembahyang dia sah dan dia tak perlu qada. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu pun ada syarat-syaratnya jugalah. Syarat yang dibincangkan agak dalam perbahasan tayamum nanti. Okey, yang keseterusnya balik kepada perbahasan berstinja menggunakan batu. Kelima, tidak muncul sesuatu yang lain di atas najis tersebut. Maknanya yang dihilangkan hanya najis semata-mata, najis piau. Tidak pula terkena benda lain di atas najis itu. Ambil contoh satu orang dia qada hajat. Lepas dia selesai qada hajat, dia kata dengan kawan, saya nak beristinja menggunakan batu sekarang. Elok dia nak beristinja, kawan-kawan dia simbah dia dengan air. Udah badannya basah, kawasan najis masih ada lagi, pun dah basah dengan air. Ketika itu boleh ke dia nak beristinja menggunakan batu? Jawapannya tak boleh. Sebab najis tu dah tak piau. Dia bukan najis semata-mata, sudah ada benda lain. Cuma kata para ulama, kecuali kalau peluh. Peluh sendiri itu dimaafkan. Walaupun peluh juga telah menyebabkan najis itu tidak piau. Bukan najis semata-mata. Ada benda asing, ada benda luar yang sudah bercampur dengan najis. Sebab tu di bahagian nota kaki tu saya tulis, maksudnya najis tersebut tidak bercampur dengan sebarang benda lain yang suci yang basah, melainkan peluh. Dan najis tersebut juga tidak bercampur dengan sebarang najis yang lain, sama ada najis yang asing tersebut masih basah atau telah kering. Jadi yang penting dia masih najis semata-mata, najis kita semata-mata. Tapi kalau dah tercampur, katakan dia tengah qada hajat tu, tiba-tiba terduduk, udah dia terduduk atas pasir, udah najisnya sudah berpasir. Contoh Maka macam mana ketika tu dia kena guna air. Dia tak boleh guna ni, dia tidak boleh lagi menggunakan batu. Banyaknya syarat Ustaz, ingat ke kita? Kalau dah sampai ke tahap itu nanti, biasanya kita akan perhatikanlah. Biasanya benda-benda ni biasanya jarang berlaku. Biasanya najis itu saja. Jadi sekadar nak dihilangkan menggunakan batu. Tapi jarang sangatlah orang nak menyembah hayur ke kita ketika qada hajat. Zaman asrama dulu ialah kot orang mengacau Dah tua-tua ni takkan ada kot orang rumah nak mengacau. Orang tengah qada hajat campaknya hayur kita. Itu gurau kasar tu gurau dhab tu kasar benar tu Baik, seterusnya yang keenam, najis tidak melepasi safhahnya dan hasyafahnya. Saya nak terjemah safhahnya pun saya tak erti. Udahnya kita kekalkan dan kita letak di nota kaki. Apa dia safhah? Maksudnya safhah ni, kalau ikut di bahagian nota kaki itu, iaitu bahagian papan punggung yang akan bertaup ketika seseorang berdiri. Maknanya, bila kita qada hajat, kita duduk. Di kawasan itu terbuka. Bila kita berdiri nanti, dia akan tertutup. Syarat beristinja menggunakan batu adalah selagi najis itu tidak keluar daripada kawasan itu. Maksudnya kawasan yang kalau kita berdiri, dia tertutup. Bila kita duduk, dia terbuka. Kawasan punggung kita tu. Itu bagi orang yang buang air besar lah. Jadi kalau katakan dia sakit perut sampai akhirnya dia kena CB bukan cinta bertasbih CB bukan cinta bertasbih, cirit birit. Saya tak faham ni orang rumah, Allah kena CB. CB apa pula rupanya cirit birit. Dia nak nyebut tu malu kita orang lelaki biasa Jadi ketika itu dia nak kena buat macam mana? Akhirnya bila dia kena cirit birit tu, najisnya sudah melepasi kawasan itu. Udahnya kena ke punggung betul ataupun sampai pergi ke peha.
Jadi macam mana? Ketika itu dia kena qada hajat guna air. Tidak lagi boleh menggunakan batu. Sebab najis telah melepasi safhah. Iaitu kawasan yang akan tertutup bila berdiri, terbuka ketika duduk. Kawasan itu kalau mandi junub wajib kena air tu. Sebab dia dianggap kawasan zahir. Kawasan yang zahir bagi tubuh kita. Cuma bila kita berdiri dia tertutup. Tapi kalau duduk dia terbuka. Maka kawasan itu wajib dibasuh. Itu safhah. Adapun hasyafah, maafkan saya, hasyafah ni kita orang lelaki kita akan teringat teruslah hasyafah. Tapi sebenarnya kalau saya nak terjemah hasyafah tu dengan erti yang asal bahasa, dia akan berkait dengan masalah orang perempuan. Orang perempuan mana ada hasyafah. Kalau ikut makna bahasa, tapi ada maksudnya. Iaitu, maafkan saya, agak jelas sedikit perbahasan ini dan agak sensitif sikitlah. Hasyafah itu adalah kepala zakar bagi orang lelaki. Maknanya sebelum takuk itu. Maknanya seluruh kawasan bermula daripada kawasan keluar air kencing itu sampai ke kawasan takuk itu dipanggil hasyafah. Adapun zakar, maafkan saya, seluruh kawasan itu bermula daripada tempat keluar najis itu sehinggalah ke pangkalnya. Itu semuanya dipanggil hasyafah. Maknanya kawasan tumbuh hari-hari, bulu hari-hari itu tidak dipanggil hasyafah. Kemudian kawasan testis itu juga tidak dipanggil hasyafah. Kalau pegang kawasan itu tidak batal wuduk. Tapi kalau pegang kemaluan bermula daripada awal tu sampai ke pangkal itu batal wuduk. Saya sebut ni sebab dulu saya ingat lagi masa sekolah rendah, ada seorang tu dia khabar ke saya. Seorang rendah pun sekolah menengah. Dia khabar kalau pegang yang pangkal tu bukan di hasyafah, tak batal wuduk. Yang batal wuduk kalau pegang hasyafah je. Dia punya salah. Bukan itu. Memegang hasyafah ke, memegang selepas hasyafah ke. Tapi kalau masih dalam kawasan zakar itu, maka ia membatalkan wuduk. Jadi, bagi kalau orang yang buang air kecil, orang lelaki buang air kecil, bila dia boleh beristinja menggunakan batu, apabila air kencingnya tidak melepasi hasyafahnya, iaitu tidak melepasi sempadan itu, takuk itu. Tapi kalau sudah melepasi, tidak lagi boleh beristinja menggunakan batu. Sebaliknya hendaklah menggunakan air. Rasanya awak pun tak menengok tak. Rasanya dia lah tu. Yang penting kawasan bila kita berdiri, nanti lepas ni kita nak sembahyang, kita boleh berdiri sambil membayangkan. Jangan tuan-tuan. Maafkan saya. Jadi seluruh kawasan yang tertutup itu dipanggil sebagai safhah. Safhah. Safhah ni banyak makna lah. Safhatul kitab yang ni. Layar ni. Safhah. Iftah safhah. Kaza wa kaza. Buka muka surat. Itu panggil safhah juga. Tapi dalam perbahasan fiqh istinja ni, bila berbicara tentang istinja ni, safhah tu iaitu merujuk kawasan yang akan tertutup apabila seseorang itu berdiri dan terbuka apabila seorang itu duduk bertinggung. Cabang. Kalau sudah terkena di peha, kawasan yang terkena peha tu dia kena istinja guna air. Katakan dia air kencing dia tu setelah selesai dia qada hajat, air kencing dia masih maafkan saya, masih di kawasan hasyafah. Tetapi dia disebabkan bercabang tu, katakan dia sakit, biasanya orang sakit dia akan berlaku. Lepas bersunat, saya ingat lagi, kalau ingat saya ingat lah. Ketika kalau ada hal-hal yang tidak normal, kadang-kadang masa qada hajat tu udahnya ada terkena kencing di peha. Jadi yang terkena peha itu tidak boleh qada hajat menggunakan batu. Tetapi kalau air kencing di kawasan kemaluan kita itu masih tidak keluar daripada kawasan hasyafah, ini boleh gunakan batu. Jadi dalam contoh ni dia kena guna batu dan dia kena guna air. Air di mana? Di peha, contoh yang terkena najis, air kencing tadi. Habis yang batu di mana? Di bahagian awal kemaluan dia. Sebab masih lagi berada dalam kawasan hasyafah. Cuma saya secara amanahnya saya kena rujuk balik. Bagus mengajar ni sebab masa kita mengajar dia
saya sendiri terfikir soalan yang saya tak teringat nak rujuk sebelum mengajar. Masa mengajar, sebelum mengajar kita study, tapi kadang-kadang dia tak betul-betul grip maklumat tu. Apa yang saya nak sebut? Ni saya sebut satu masalah yang saya nak rujuk balik. Kalau tuan-tuan ada jumpa, mungkin maklum dengan saya. Kalau contoh dia qada hajat tadi, akhirnya air kencing dia telah membasahi seluruh zakar. Adakah semestinya kawasan selepas daripada takuk itu tidak boleh menggunakan batu? Itu mesti menggunakan air. Cuma di bahagian hasyafah itu boleh tak? Air kencing yang masih basah di kawasan hasyafah, dia basah habis lencur satu kemaluan lelaki. Jadi adakah di kawasan takuk itu boleh atau tidak lagi menggunakan batu atau tidak? Yang tu saya tak teringat. Dan saya tak terfikir pula nak rujuk. Nanti saya akan cuba rujuk. Saya sebut soalan yang saya tak tahu jawapan dia. Jangan tuan tanya apa jawapannya, sekarang tak tahu lagi. Besok kita tengok balik. InsyaAllah ya. Jadi contoh dia qada haji, dia buang air besar, udahnya katakan masa dia bertinggung tu, elok masa najis dia nak keluar tu, tiba-tiba ada katak tepi dia pun terkejut, dia terus berdiri. Udahnya najis ni tak dapat keluar dengan sempurna, udah berkatup pula ya. Udah berkatup ya. Udahnya maafkan saya. Habis peha dia pun dah terkepit dengan najis. Jadi peha dia tu wajib guna air. Tapi najis yang masih di kawasan safhah itu boleh atau tidak menggunakan batu ataupun tidak? Yang tu saya rasa saya kena rujuk semula. Saya tak tahu jawapannya. Macam mana? Nah, itu kalau yang di peha. Sebab ketika itu najis sudah berpindah, tapi najis yang masih ada di situ, najisnya panjang. Najisnya panjang. Bila dia terputus itu, ujung najis dah terkena peha. Tapi pangkal najis itu masih di kawasan safhah itu. Jadi boleh tak berstinjak dengan batu di kawasan itu. Jadi nak kata fiqh ni kadang-kadang benda perinci itu dibincang. Kalau tidak kita pun tak teringat ya. Payah Ustaz guna air, selesai masalah. Itu masalah. Tapi kalau nak dibicarakan tentang isu fiqh ni, fuqaha biasa dia akan keluarkan. Kalau berlaku begini, apa pendapat ni? Sehingga kadang-kadang kalau kita baca kitab fiqh yang tinggi-tinggi, macam kita kata apa benda yang macam tak masuk akal, kadang-kadang dibincangkan. Tapi bukan nak katanya begitu. Fiqh ni tujuan dia untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dan menyelesaikan masalah yang bakal berlaku, atau benda tu secara adat tak akan berlaku pun, tetapi ditimbulkan masalah itu untuk latihan fiqh. Sampai dibincangkan. Katakan ada satu orang masuk ke dalam kemaluan raksasa perempuan. Katakan tak. Tapi tak berlaku ni. Tapi secara fiqhnya, kalaulah ada satu raksasa perempuan yang sedang tidur, lalu kita yang bukan raksasa ni jalan dan disebut dalam kitab, akhirnya kita pun masuk ke dalam kemaluan hadapan raksasa tu. Dia orang tapi besar betul. Kita kata raksasa lah, dia orang. Dia bukan binatang apa semua, dia orang. Cuma orang yang bertubuh besar betul. Dan boleh pula kita masuk dalam kemaluan itu. Maka selepas kita keluar daripada kemaluan itu, setelah kita dah masuk tu, kita keluar. Kita wajib tak mandi junub. Sebab kemaluan kita bukan takat kemaluan kita, dengan badan kita sekali sudah termasuk ke dalam kemaluan si wanita yang raksasa tu. Maksudnya nak katanya, kalau orang yang dia tak faham konsep fiqh, kata apa benda ni? Dah tak ada kerja lain ke kau nak bincang? Jawapan dia, fiqh diajar kita. Okey, kalau katakan berlaku benda tu, apa jawapan fiqh? Walaupun tak berlaku pun, dia lebih kepada latihan fiqh. Tapi biasanya dalam kitab-kitab seperti ini, dia tak bincanglah benda-benda yang begitu. Dia hanya bincang kepada masalah realiti yang berlaku untuk diselesaikan. Soalan apa namanya? Hebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Memang fuqaha kita semua arah-arah yang tinggi ya. Jangan buat main. Dan ada masalah-masalah yang zaman tu tak berlaku, tapi berlaku zaman kita. Dibincangkan seseorang yang sembahyang di satu tempat, bukan di bumi, bukan di langit. Sah tak sembahyang dia? Dia sembahyang tergantung gitu. Kalau orang zaman tu, macam mana cara ni? Melainkan wali je lah sembahyang atas angin gitu. Akhir zaman sekarang memang kita sembahyang atas angin. Kalau kita naik kapal terbang tak? Tidak di langit pun tidak, di bumi pun tidak. Tergantung gitu. Sah atau tidak sembahyang kita? Maknanya dah dibincangkan oleh fuqaha terdahulu.
Okey, yang kelima tidak muncul sesuatu yang lain selesai. Yang keenam, najis tidak melepasi safhahnya dan hasyafahnya. Okey, hasyafah bagi lelaki selesai. Hasyafah bagi perempuan ada perbahasan sikit. Sebab dibezakan antara wanita yang masih anak dara dan juga wanita yang bukan lagi anak dara. Iaitu yang telah melakukan hubungan intim. Saya sebut di bahagian nota kecil ini, nota kaki di bawah tu. Adapun orang perempuan yang belum berkahwin, maksudnya maksud belum berkahwin di sini iaitu belum melakukan hubungan intim. Disyaratkan agar air kencing tidak melepasi bahagian kemaluannya yang terzahir ketika dia duduk. Macam isu dia seperti kemaluan belakang jugalah. Maknanya apabila seorang perempuan yang belum berkahwin buang air kecil, mana kawasan hasyafah bagi dia? Sebab ikut dalam bahasa dia tak ada hasyafah. Hasyafah tu maknanya kepala zakar kalau ikut asal makna bahasa. Tapi bagi orang perempuan dalam isu fiqah, kalau dia qada hajat, maka bila air kencing dia keluar, di mana kawasan yang masih dia boleh beristinja menggunakan air batu, iaitu apabila air kencingnya tidak melepasi bahagian kemaluan hadapannya itu yang akan terzahir ketika dia duduk. Maksudnya kalau dia berdiri terkatup. Kalau dia duduk, terbuka. Kawasan itu masih dipanggil hasyafah bagi perempuan yang belum berkahwin. Tapi kalau sudah meleleh air kencing melepasi kawasan yang tertutup ketika duduk, ketika berdiri dan terbuka ketika duduk, maka kawasan itu tidak lagi boleh menggunakan batu. Sebab dia kena guna air. Sebab dia sudah dianggap melepasi kawasan hasyafah. Itu bagi orang perempuan yang belum melakukan hubungan intim. Yang sudah melakukan hubungan tersebut, itu telah berkahwin. Manakala, saya sebut sini, manakala bagi wanita janda pula. Janda ni maknanya yang telah melakukan hubungan lah. Air kencingnya hendaklah tidak melepasi kawasan yang kawasan masuk kemaluan lelaki suatu hubungan intim. Maknanya kawasan itu, kalau air kencing sudah masuk ke kawasan itu, sudah melepasi kawasan itu, maka ketika itu sudah tidak lagi boleh menggunakan batu. Sebaliknya kena guna air. Dia dibezakan sedikit hukum. Jadi kita orang lelaki, saya kita timbul isu, tapi bagi orang perempuan mereka akan lebih fahamlah tentang isu mereka. Walaupun dalam kelas ni semuanya lelaki, tapi untuk pengetahuan fiqah tu perlu kita jelaskan juga. Okey, alhamdulillah selesai untuk syarat yang keenam, najis tidak melepasi safhah dan juga hasyafah. Dan yang ketujuh, okey, yang ketujuh, najis tersebut tidak terkena air. Yang ini macam saya sebut tadi, dia sama dengan isu najis itu tidak terkena sesuatu yang lain. Cuma kalau sebelum ni disebut secara umum, di sini disebut agak secara khusus. Maknanya syarat yang ketujuh ini, dia sebenarnya termasuk di dalam syarat yang kelima. Syarat yang kelima sebelum ni, iaitu tidak muncul sesuatu yang lain di atas najis tersebut. Okey, yang ke-8 yang terakhir, batu-batu yang digunakan untuk istinja adalah suci daripada sebarang najis. Jadi kalau batu itu sudah digunakan untuk tujuan beristinja sebelumnya, contoh macam batu di Tursina, ya dia kawasan Sanketri tu, Wadil Muqaddas yang saya telah gunakan untuk istinja tu. Kalau saya boleh jejak balik batu tu, bolehkah saya guna batu tu untuk tujuan beristinja kali kedua? Jawapannya tak boleh, sebab dia sudah bernajis. Melainkan sebelum tu tempat tu dah turun hujan, maka ketika itu dia sudah suci. Jadi syarat menggunakan batu yang digunakan untuk istinja itu mestilah suci daripada najis. Maknanya kalau kita guna tisu basah, tak sah istinja. Sebab apa? Sebab tisu itu dibasahkan dengan bukan air mutlak. Maksudnya dia ada benda lain. Maksudnya kalau macam baby, macam mana Ustaz baby? Saya baru dapat baby. Kita memang masa kalau larat tiap kali nak buang air, kita nak pergi bilik air. Jadi kita guna tisu basah.
apa wipe apa bahasa ni? Tisu basah tu. Habis macam mana? Sah ke istinja tu? Jawapannya tidak sah. Habis berdosa ke? Berdosa kalau budak tu wajib sembahyang. Masalah bayi, maka tidak wajib sembahyang lagi. Kalau dia sembahyang, awak pun takut nanti kan. Dah viral nanti kan. Kanak-kanak berusia 10 hari telah mendirikan solat dengan suara yang merdu kan. Orang Kuala kan. Datang jumpa saya semua nanti. Jadi ketika itu, oleh kerana dia masih bayi, dia belum lagi mumayyiz, maka ketika itu tidak mengapalah kita gunakan. Sebab dia tidak berkait dengan untuk solat. Walaupun nak kiranya dia tidak dianggap istinja. Tapi kalau tisu betul, dibasahkan, kemudian digunakan untuk itu, boleh atau tidak? Tak boleh juga. Sebab masalahnya dia sudah ada benda lain yang terkena najis, iaitu air. Jadi ketika itu, guna air terus lah. Kita akan guna air terus. Jadi nak guna tisu, dia mesti kering. Kalau nak guna istinja yang menghalalkan kita untuk solat lepas tu, dia mesti tisu kering. Kalau tisu itu sudah basah, maka istinja ketika itu tidak sah. Kawasan itu walaupun air najis dia macam dah hilang, tapi istilahnya tak ni. Tapi kalau tisu itu dibasahkan dengan air dan kita perah, ni nak cerita tak ada roja lah ni kan. Ketika itu kita hilangkan najis dengan air mutlak. Cuma air mutlak itu dia disimpan oleh tisu itu kan. Tapi kalau mudah ceritanya, hari ni kalau kita beli tisu basah, yang dimaksudkan adalah tisu basah yang wangi itu, maka ketika itu memang tidak sah beristinja menggunakan itu. Untuk solat baik tak sah, dia kena basuh selepas tu. Okey, walhamdulillahirabbil alamin. Selesailah 8 syarat. Dan biasanya tuan-tuan, masa kita nak istinja guna apa namanya? Guna batu ni semuanya biasanya senang je, sebab biasanya najis kita bukanlah sampai melepasi kawasan hasyafah, kawasan safhah. Kemudian biasanya dia masih lagi basah. Kemudian dia tak terkena benda lain. Jadi biasanya masa kita istinja, kita boleh terus mengamalkan. Cuma dalam perbahasan ini diperincikan. Kalau berlaku suasana-suasana yang agak janggal. Contoh, kita sedang nak istinja tu, orang pergi pancut air ke kita. Masa tu boleh atau tidak beristinja dengan batu? Itu yang dibincangkan dengan teliti di sini. Tetapi secara biasanya beristinja dengan batu ni sangat mudah. Kalau tuan-tuan gunakan sekali, mungkin tuan-tuan akan rasa, oh ini rupanya cara beristinja. Saya peringkat awal masa guna batu betul, saya kata kering. Kita dah faham ni macam tak kering, rupanya dia kering. Dia hilang, dia memang mengambil najis tu. Tapi banyak, saya tak tahu berapa ketul batu saya guna tu first time. Banyak juga rasanya. Batu banyak kan. Tapi kalau menggunakan batu dengan tisu lebih membersihkan. Dia lebih membersihkan. Cuma kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Said bin Syatub, beliau berpendapat tisu tidak boleh digunakan untuk istinja. Kata beliau, tisu yang kering pun tidak boleh digunakan untuk istinja, sebab menurut pendapat beliau, tisu tu dia boleh pecah. Maka dia tidak dianggap seperti hukum batu dalam istinja. Ini pendapat beliau. Cuma kalau ikut guru saya yang seorang lagi pula, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, beliau menyatakan tidak menjadi masalah untuk beristinja menggunakan tisu biasa tu lah, tisu yang kesat itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita akan masuk kepada fardu wudu, fardu wudu, iaitu rukun-rukun bagi wudu. Maksudnya setelah kita selesai menghilangkan najis, kita pun nak mula solat, maka dia akan bincangkan pula apa syarat-syarat dan apakah perkara-perkara yang mesti dilakukan sewaktu kita berwudu. Dan saya akan cuba merujuk kembali masalah yang saya terfikir tadi, yang saya tak tahu jawapannya. Bagus, alhamdulillah, dengan berkat majlis ni saya pun nak boleh menambah satu maklumat lagi untuk dirujuk semula, insya-Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekadar itu saja. Kalau ada sebarang persoalan sebelum saya tutup, kalau ada. Ada 3 soalan. Dah. 3 soalan ni seram ni. Saya ambil 1 soalan, 2 soalan saya tangguh boleh? Sebab takut ambil masa takut orang rumah marah saya nanti. Walaupun rumah dekat, marah orang rumah nanti, tak bagi saya kuliah besok macam mana? Saya tak tahu. Kalau orang rumah nanti jangan keluar, saya tak keluar lah. Besok Okey, saya ambil 1 soalan, 2 soalan saya tangguh boleh?
Silakan Ustaz. Jadi kalau kena zakah, kena testis, tak perlu, tak batal dulu. Tak. Kalau nanti kita akan masuk dalam perkara yang membatalkan wuduk ada ke tak rasa? Ada perkara yang membatalkan wuduk ada. Antaranya apabila kita memegang kemaluan. Jadi kemaluan itu bagi orang lelaki bermula daripada awal kepala kemaluan itu sehingga ke pangkalnya. Seluruhnya itu dipanggil sebagai zakar. Lepas daripada itu kawasan yang tumbuh bulu ari-ari itu, dan begitu juga testis itu sendiri, maka ia tidak membatalkan wuduk. Untuk orang perempuan pula dia ada dua tempat yang membatalkan wuduk. Iaitu yang pertama macam kita dah sebut sebelum ni. Di sini ke di tempat lain? Rasa sini dah. Iaitu kawasan yang saling bertemu di bibir kemaluan wanita itu. Maksudnya kalau kita macam bibir kita ni di atas ini tidak dianggap membatalkan. Ni kalau kita pegang bibir sendiri memang tak batal lah. Isu dia saya nak memudahkan untuk kita faham bagi kepala wanita, maafkan saya. Kan? Kita supaya mudah untuk kita faham sebab orang perempuan mungkin dia jelas tapi takut ada juga yang tak jelas Jadi katakan mulut ini adalah kemaluan perempuan Di bahagian permukaan ni, contoh kalau dia pegang tak batal. Atas tak. Habis di mana yang batalnya? Kalau dia masukkan jari. Sebab ketika itu dia sudah terkena kawasan yang saling bertemu di bibir kemaluan itu. Batal. Kalau atas tak. Sama juga dengan, maafkan saya, kemaluan belakang kita. Di bahagian atas tak apa. Papan punggung tu tak ada apa. Dia pergi masuk. Kawasan yang saling bertemu, lingkaran itu yang saling bertemu itu, maka itulah yang membatalkan. Cuma orang perempuan dia satu lagi iaitu, saya tak sebut di sini, saya sebut dalam kuliah yang lain. Satu lagi kawasan yang membatalkan juga wuduk bagi orang perempuan, iaitu daging yang terkeluar sedikit itu di bahagian atas kemaluan dia. Kita semua fahamlah yang itu. Baik kalau dia sentuh daging yang di bahagian atas itu, atas kemaluan dia itu, dia sentuh daging itu, maknanya batal wuduk dia. Tapi maknanya dia ada dua kawasan. Maknanya kalau dia di bibir itu sendiri tak batal. Dia mesti di kawasan yang bertemu di antara dua bibir, satu. Yang kedua, kalau disentuh daging yang di atas bibir itu, batal. Faham kan? Saya rasa kita semua faham itu daging yang terkeluar, yang tersembul sedikit itu membatalkan berdasarkan pendapat mu'tamad dalam mazhab kita. Ada juga pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan kalau disentuh daging itu tidak membatalkan. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada ustaz kata tak batal kalau pegang daging tu, itu adalah pandangan seorang fuqaha kita yang bernama Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi kalau tuan-tuan dengar ada yang kata batal, itu adalah apa yang dipegang oleh Al-Imam Ar-Ramli. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i kita kadang-kadang ada juga dua pandangan dua pandangan dalam suatu isu. Jadi kalau ikut yang dipegang oleh Al-Imam Ar-Ramli batal. Jadi mudahnya ambillah pendapat yang berpegang dengan batal supaya kita tidak orang perempuan tu sendiri dia tidak melakukan solat dalam keadaan solat ini ada juga ulama kata tak sah. Sebab kalau dia terpegang, katakan masa dia nak pakai seluar, pakai kain, dia terpegang kawasan yang daging itu, lalu dia kata tak apa, Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata tak batal, maka semayang dia sah di sisi Al-Imam Ibn Hajar. Cuma di sisi Imam Ramli semayangnya tak sah. Jadi kalau ada dua pendapat keluar daripada perkhilafan ulama itu lebih bagus Allah Ta'ala ala wa ala. Saya sudah terlebih masa sangat ni. Astaghfirullahalazim. Maafkan saya. Dua soalan tu kita tangguh ke minggu depan ke esokan hari insya-Allah. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Ini bukan kuliah maghrib ni. Ni kuliah sampai nak ke Qiyamul Lail. Cukup tu
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.